المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ketiga, memahami ayat dan hadis mutasyabbihat. Ada ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutasyabihat. Apa makna mutasyabbih? Iaitulah mengandungi kesamaran makna dia. Ya, makna dia samar. Dia ada makna yang muhkamat, ada makna yang mutasyabihat. Maka dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat, ini perlu maknanya dipahami betul. Begitu juga hadis. Kebanyakan mereka ini menyebut hadis ini sahih atau tidak. Ya, dia tak mengetahui pula di sebelakang tu pahaman mafhum hadis tu. Memahami itu sahih atau tidak. Bukan sekadar hadis itu sahih, tapi memahami hadis pun kena sahih. Jangan hadis sahih dipaham dia tak sahih. Itu masalah. Hadis sahih tapi dia faham tak sahih. Tidak dapat dipahami secara tekstual. Secara zahir maknanya kita nak faham tak boleh. Bahkan boleh membawa rosak akidah nanti. Jika dipahami secara tekstual, maka akan terjerumus kepada tashbih. Apa makna tashbih? Makna membawa penyerupaan Tuhan dengan makhluk, yang boleh membawa kufur, batal akidah. Ya, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kafir jawab. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis laisa kamislihi syai'. Itu dasar Al-Quran. Maka akan terjumus kepada tashbih, mana penyerupaan Allah SWT dengan makhluk, dan tajsim, mananya jasmanian wujud Allah Ta'ala, penjisiman. Tajsim makna menjisimkan Tuhan. Bila jisim makna benda tu bertempat, ada tempat, ada ruang. Sedangkan Allah Ta'ala tidak dikuasai, dikawal oleh masa dan ruang. Maka dia yang menjadikan masa dan ruang. Ya. Tuhan dia tidak berhajat kepada benda tu. Dia tidak serupa makhluk. Dia adalah cara dia yang maha agung, yang maha dahsyat. Cara kita yang lemah, yang fakir, yang hina, yang bangsat, cara kita, ya, makhluk. Misal di antara ayat ialah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iaitu Tuhan yang maha pemurah bersemayam di atas arasy. Jadi kalau faham zahir, maknanya duduk. Kalau faham zahir atas, maknanya kita lengguk ke atas. Ya, lapas atas. Jadi maknanya ala tidak dipakai dengan makna atas, itu tidak. Dengan makna istiwa. Isti'la makna menguasai. Ada dibahas dengan. Ya, secara zahir saja, secara tekstual kita nampak ada serupa dengan makhluk. Sedangkan dalam ayat lain, dalam surah Asy-Syura, Allah Ta'ala sebut laisa kamisli syai'. Tadi ayat tadi dalam surah Taha. Jadi jika kita terjemah ayat ini secara tekstual, maka kita akan menyamakan Allah Ta'ala dengan seorang manusia yang duduk di atas kursi. Ya.
Kita duduk atas kursi, Tuhan duduk atas aras. Sama-sama duduklah. Jawab di kapi. Jaga tu. Maka maha suci Allah Ta'ala daripada sifat seperti itu. Ta'ala Allahu uluwan kabirah. Maha suci Tuhan daripada menyerupa makhluk. Qala Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu pun serupa dengan dia. Apa saja sifat, perbuatan, gaya, cara, keadaan yang sesuai dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Allah mukhalafah semua. Segala cara yang dipakai oleh makhluk, maka Allah bukan begitu. Kalau begitu, ringkas dia apa? Allah laisa bijirmin wala arad. Ringkas dia. Allah Ta'ala ni laisa bijirmin wala aradin. Dia bukan jisim dan bukan arad. Jisim apa makna? Zat yang baharu, yang mengambil lapang semua. Arad, sifat yang baharu. Jadi semua baharu makhluk dia tak lepas daripada dua, sama ada sifat atau zat. Jadi bila itlak kata Tuhan menyalahi makhluk, bermakna dia bukan arad, bukan jirim. Habis, senang ya. Ya. Maka jirim dan arad dengan sifat-sifat dia lah. Ada kecil, ada besar, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, bergerak, berdiam semua. Itu cara dia. Kalau tanya kalau ada semua tidak, macam mana? Atas tidak, bawah tidak, atas tidak. Tanya dia, yang kau tanya tu siapa? Yang kau bincang tu siapa dia? Zat yang wajib wujud. Adapun kita ni mungkin nak wujud. Hakikat dah tak sama, macam mana nak sama? Ayam dengan lembu, mana boleh sama kan? Dia peliklah ayam ni, kenapa dia tak muak? Lembu kenapa tak kokok? Pada gila lembu kokok. Jadi maknanya apa? Masing-masing punya sifat yang tertentu. Jadi Allah Ta'ala laisa bijirmin wala arad. Dia bukan jirim dan dia bukan arad. Itulah zat Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang tidak ada sedikit pun wajah keserupaan dengan makhluk dari sudut zatnya, sifatnya, af'alnya dan asma'nya. Maka dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang semakna dengan ini, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah. Tuhan ada tangan Allah macam kita. Ya, banyak lagi ayat-ayat lain dah ada hadis yang secara tekstual dia, secara zahir dia nampak aja sama, tapi itu kena faham, kena takwil. Maka berhubung ini ada dua uslub, dua jalan dalam ahli sunnah wal jamaah. Sama ada kita serah dengan cara dia atau kita takwil dengan cara dia yang dibenarkan oleh syarak. Ini akan diurai di belakang. Kemudian para ulama sejak zaman para sahabat, Abu Sahabat, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata mu'min. Orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dan mati beriman, itu dipanggil sahabat. Bertemu waktu Nabi, hayat Nabi. Kalau dah Nabi dah wafat, dia tak panggil sahabat. Atau dia duduk zaman Nabi, tapi dia tak pernah bertemu, pun dia tak panggil sahabat. Sebab Najasyi tak dipanggil sahabat. Najasyi dia akhirnya masuk Islam dan dia meninggal, tapi tak dinamakan sahabat. Dan dia ialah orang yang awal-awal disemayangkan jenazah secara gaib oleh Rasulullah SAW. Jadi dia kesan dakwah daripada golongan Hawariyin, dia beriman, tapi dia tak sempat berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dia meninggal, ya Rasulullah semayangkan dia. Semayang secara gaib yang pertama sekali dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sahabat tidak, sebab dia tak bertemu. Walaupun dia sezaman tapi tak bertemu. Syarat dia man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Mukminan, dia beriman. Kalau dia bertemu tapi tak beriman, macam Abu Jahal, Abu Lahab, itu tak panggil sahabat, itu pergaun mungkin. Dia bertemu tapi tak beriman. Kemudian beriman dan mati beriman. Ada juga yang dia beriman kemudian diundur balik, terutama dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dia Nabi turun, macam-macam hal jadi. Yang murtad balik pun ada. Jadi mestilah dia beriman sampai akhir hayat, maka baru dinamakan sahabat. Sama ada sahabat itu sahabat
kabir yang besar ataupun sebalik yang saghir. Yang sentiasa bermuasyarah selasi dengan Rasulullah SAW itu sahabat kabir. Ya, min kibarin sahabat. Kemudian tabi'in man laqiya sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat. Mukminan wa mata mukmin. Dia bertemu dengan sahabat, dia beriman dan mati beriman. Itu dipanggil tabi'in. Begitulah seterusnya tabi'in, tabi'in. Kemudian belakang ni mutaakhirin lah. Ya, zaman tu ada zaman jaminan tu. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun aku, kata Rasulullah SAW. Summal ladzina yalunuhum. Kemudian kurun yang mengiringi kurunku. Itu kurun para sahabat. Kemudian kurun yang mengiringi kurunku. Siapa dia? Kurun tabi'in. Kemudian summa sakata, kemudian Nabi diam. Kerana kurun kita tidak ada jaminan daripada Rasulullah SAW. Kurun yang sangat bahaya. Yang sahabat pun tak nak duduk zaman kita ni. Apabila Rasulullah ceritakan akhir zaman punya fitnah, cukup banyak sahabat minta Rasulullah SAW doa kepada Ta'ala agar tak bertemu zaman tu. Zaman mana ni? Zaman kita ni lah. Ya. Kong kacamata Islam, kita tengok itu keadaan standard zaman kita ni. Tak ada harga. Ya. Yang tak ikut cara Islam, wah, dia kata dia maju konon, tak ada apa pun. Ya. Tak ada apa besar. Banyak terlingkup, tergosak, tunggang langgang banyak. Itu di antara mereka yang ada. Sebab tu termasuk imam-imam mazhab ni golongan tabi'in yang dekat. Ya. Sebab tu dia kuat. Golongan salaf jadi antara empat mazhab golongan salaf kan. Ini ada baca salaf rupa disilap, bukan salaf. Bukan salafi jadi silapi punya. Para ulama sejak zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in mengikut bagi tabi'in dia panggil. Yang mengikut tabi'in, tabi'in. Hinggalah sampai saat ini memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan dua metod. Mana dua cara. Ya, pertama dia panggil tafwid. Metod pertama dia panggil tafwid. Apa tafwid? Serah. Taslim. Maknanya kepada Allah Taala. Apa maksud yang dikatakan istiwa? Ya, al-istiwa ma'lum. Al-imanu bihi wajib. As-su'al anhu bid'atun wa kaifiyatu majhulah. Beriman dengan istiwa dalam ayat Ar-Rahmanu ala arsy sawa wajib pada ayat Quran. Ya. Adapun kaifiat dia majhulah, kita tak tahu. Ya, kita serah kepada Allah. Iman anhu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, mempertikaikan ayat dengan istiwa atau bid'ah, sahabat tak dipaham dah. Dia kata istiwa dia dah faham dah. Ya. Kenapa Allah tak datangkan macam tu? Datang terang-terang buat tak uslub bahasa Arabnya tu. Bahasa Arab dia mempunyai uslub bahasa dia macam tu. Ada bahasa yang bentuk muhakkamah, ada bentuk yang mutasyabihah. Ya, memang kedudukan dia macam tu. Semua kena faham lah. Itu maksudnya. Betul Al-Imam Al-Syafi'i ya, pergi menjelajah dari kawasan Badiah, kawasan pendalaman sebab nak mengambil bahasa. Ya, bahasa dia penting. Ini tak faham, dia pakai taruh dia tafsir sendiri. Dapat Quran tafsir sendiri memang tempat tiket masuk neraka. Memfassara Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran mengikut kepala dia sendiri, maka sediakan ya tempat duduk dia dalam api neraka, kata Rasulullah SAW. Ya, Quran hari ini kita bukan tafsir kan. Kuliah tafsir, tak ada orang di Malaysia pun tafsir Quran. Semua membaca kitab yang sudah ditafsir oleh mufassirin. Ya, kelas-kelas tafsir semua tu membaca. Hajar baca dan bukan menafsir. Membaca tafsiran yang telah ditafsirkan oleh mufassirin. Ya, ahli tafsir. Itu pun kadang tak boleh nak baca. Ya, kerana kita Arab tak ada bagi lah, kita tak baca. Dia nak baca kitab dia pun kita Allah. Apatah lagi makna nak mentadbir, nak istinbat hukum, ini bukan kerja kita kan. Bukan kerja kita. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat dia bersambung ni. Qaf alif lam ta, satu kalimah tu. Kemudian asingkan ta dengan lam alif tala. Ya. Kau baca sambungkan qalat tala.
Ini cap dia gosak. Rasulullah SAW membaca tu mana tala ayat. Tilawah. Maknanya membaca. An Aisyah qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ra'aitumul ladzi yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahzaruhum. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW membaca ayat. Ya, ayat apa? Iaitulah huwallazi anzala 'alaikal kitab ila akhir sampai akhir. Dialah yang menurunkan kitab, yakni Al-Quranul Karim kepada kamu. Di antara isinya Al-Quran ni ada yang muhkamat. Mana yang terang tak ada apa-apa, tak perlu nak takwil, terang. Iaitulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat, yang kesamaran ni. Ada pun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan. Dalam hati dia tu memang jenis apa? Suka pada benda sesat. Bawa ajak kebenaran memang tak nak, jenis jahat, dalam perut dia kotor. Maka mereka mengikut sebagian ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat-ayat yang mutasyabihat diikut dengan cara tak betul. Daripadanya untuk apa? Menimbulkan fitnah untuk mencari cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil melainkan Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya berkata. Sini ada khilaf ulama. Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Allah Ta'ala Tuhan kamu, dan tiada dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Kemudian Rasulullah SAW apabila melihat orang-orang memperturutkan, mana membahas ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka itulah yang disebut Allah Ta'ala orang yang sesat, maka jauhilah mereka itu. Hadis sahih Bukhari Muslim. Standard paling tinggi bawa Quran dan hadis Nabi SAW. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahawasanya ada dua jenis gaya Al-Quran. Sama ada muhkamat ataupun mutasyabihat. Ya. Satu. Yang kedua, segi kiraat ada ikhtilaf bacaan. Satu kiraat dia wakaf. Ya. La ya'lamu ta'wilahu illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, di stop itu. Itu satu kiraah. Ini dipanggil salaf. Adapun khalaf dibaca di wasal. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Ya, bila khilaf sini je dah timbul dua mazhab. Wakaf je timbul dua mazhab. Tidak mengetahui la ya'lamu ta'wilahu, akan ta'wil ayat mutasyabihat illallah, stop, melainkan Allah Ta'ala aja, orang lain tak tahu. Ini salah pakai. Dipanggil aslam lebih selamat. Serah ke Tuhan terus. Satu lagi diwasal. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilm. Tidak mengetahui ayat mutasyabihat melainkan Allah dan cantum. Dan orang-orang yang rasikh, yang cekap, yang dalam, yang melaut mendalam ilmunya. Ya, macam kal a'imah mazahib, imam-imam mazhab dan sumpah. Maka ini mentakwil. Jadi ditakwil ayat. Sebab dalam ayat mutasyabihat ada dua jalan. Serah ataupun takwil dengan cara yang betul.
Jangan pakai makna zahir yang membawa kepada tashbih, membawa serupa makhluk dengan Tuhan, habis. Diserupakan makhluk dengan Tuhan, Tuhan dengan makhluk, jadi wasak. Jadi golongan apa? Musyabbihah ataupun golongan mujassimah. Maknanya menjisimkan Tuhan, bertempat dan sebagainya. Satu. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Malik al-Asy'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la akhafu ala ummati illa salas khilal an yukassira lahum minal mal fayatahasadun fayaqtatulun wa an yiftaha lahum al-kutub ya'khuzul mu'min wa yabtaghi ta'wilahu wa laysa ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Daripada Abu Malik al-Asy'ari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak aku khawatiri, aku tidak takut, tidak khawatir dan tidak bimbang terhadap umatku kecuali 3 kerosakan akan berlaku. Ya, 3 kerosakan. Pertama, harta mereka menjadi banyak, lalu mereka saling dengki, ya, kemudian mereka saling membunuh. Tak ada harta, cari harta. Dah ada harta, lagi teruk. Tak ada harta, dia cari harta. Bila ada harta, dia hasad. Orang tu naik, dia pula. Orang tu lebih, dia pula lebih. Apa tu sangat membunuh. Sama ada bunuh jasad atau bunuh carrier dia maknanya. Ya, hasad tinggi macam tu. Ini aku bimbang, kata Rasulullah SAW. Orang bila ada penyakit hasad, maka umat tu takkan maju. Dia takkan maju. Dunia tak maju, jalan rohani, jalan akhirat lagi tak maju. Dia asal ada berdengki kerja dia. Maka dunia dia tak dapat, amalan akhirat pun dia rosak. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hasad dengki ni makan segala amalan kita macam api makan kayu kering, habis tinggal abu. Akhirat dah kosong lagi. Itu panjang perbahasan ulama sufi bahas. 1. Dan dibukakan bagi mereka kitab-kitab. Seorang mukmin mencari takwilnya. Tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ujar ulama-ulama yang memakai cara taslim, serah saja. Mutasyabbih. Jangan sampai wujud tasbih. Ya, wujud tasbih atau tajsim hawasa'an. Siapa mentajsimkan Allah Ta'ala, kufur, jadi kafir, murtad. Dan siapa mentasbih Allah Ta'ala pun murtad, jadi kafir. Mentasbihkan, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ada jaga. Kemudian pendapat Imam Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah. Qala al-Imamul Malik rahimallahu ta'ala, telah berkata Imam Malik, ya, lamma su'ila an qawlihi ta'ala summa stawa 'alal 'arsy kaifa istiwa, faqal al-istiwa ma'lum, al-istiwa ma'lumun wa kaifi, ya, wa kaif majhulun. Wa yurwa hadzal jawab an Salamah radhiyallahu anha mauqufan marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, ketika ditanya tentang firman Allah Ta'ala, kemudian Ta'ala bersemayam di atas arsy, summa stawa 'alal arsy. Apa makna semayam? Kalau pakai makna asal kita, duduk macam kita je. Semayam, istiwa. Ya, raja bersemayam di atas tahta. Makna apa? Kalau faham zahir, makna duduk. Tapi kalau faham maknanya, dia banyak. Istiwa tu banyak makna. Makna menguasai, memerintah. Itu dia. Tapi kalau sini dia ikat, serah. Ya, kata Imam Malik apa? Maka katanya, bersemayam semua orang mengetahui. Ya, disebut semayam semua orang tahu. Bagaimana Subhanahu wa ta'ala bersemayam, tidak ada yang mengetahui. Tapi macam mana kaifa, macam mana cara dia, itu majhul. Tak ada siapa yang tahu maksud istiwa yang dikehendaki dalam ayat serah Allah Ta'ala. Nah, serah macam mana? Serah wallahu a'lam. Istiwa allazi yaliku bihi.
Al-istiwa allazi yaliqu bihi. Istiwa yang layak dengan makam ketuhanan Allah Ta'ala. Bukan istiwa yang kita faham duduk cokong macam kita ni. Kan. Kemudian bagaimana Allah SWT bersemayam istiwa? Tidak ada yang mengetahui. Jawapan yang sama juga diriwayatkan daripada Ummu Salamah. Ketika ia ditanya tentang ayat ini. Secara mauquf dan marfu' kepada Rasulullah SAW. Ada yang mauquf, ada yang marfu'. Maknanya marfu' itu diangkat hadis sampai Nabi. Ada pun yang mauquf dia tersekat. Ada maqtu' terpotong banyak terbagian hadis lain. Ya, dia ada hadis riwayah, ada hadis dirayah. Hadis dirayah itu kena ngaji apa? Kena ngaji maknanya mustalah hadis kena ngaji. Kemudian pendapat Imam At-Tirmizi, ini antara anak murid kanan bagi Bukhari. Wafat 279 Hijriah. Wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Qalu qad tasbutu riwayat fi hadza wa yu'man biha wala yutawahhamu wala yuqalu kaifa hakaza ruwiya an Malik wa Sufyan ibn Uyainah. Ini muhaddisin guru Imam Syafi'i. Sufyan Uyainah. Kalau Sufyan Al-Thawri itu Sufiyah. Wa Abdullah ibn al-Mubarak ni sultan muhaddisin annahum qalu fi hazil ahadis amiruha bila kaifin wa hakaza qaulu ahli al-ilm min ahli sunnah wal jamaah. Iaitu tentang turun Allah Ta'ala. Ni turun, lepas nuzul turun kan. Tentang turunnya Allah Ta'ala setiap malam ke langit dunia. Ada yang mengatakan Ibn Taymiyah bila baca ni dia kata macam mana Tuhan turun di langit ni macam aku turun daripada mimbar ni. Kalau itu betul kalam Ibn Taymiyah, maka faqat kafir Ibn Taymiyah. Kalau itu kata dia betul. Tapi tuan guru saya kata tawakuf benda ni. Sebab kadang-kadang takut orang fitnah. Ya, Ibn Taymiyah pula kata sedang dia tak kata. Jadi benda ni sampai peringkat kufur ni bahaya ni. Kalau betul kalam macam tu, bermakna mentasbihkan Tuhan turun daripada mimbar ke bawah. Jawab dia habislah, rosaklah kita. Dan benda-benda berat macam ni, maka kalam tu kita tak boleh nak terima. Ya, tapi kalau kita bercakap kalau betul habislah. Sebab sudah mentasbihkan Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Turun macam turun mimbar, berat kerja. Kalau macam tu dia kata memang habis. Tapi benda ni berat, kita tak tahu ni. Sebab al-kalam mahtamala sidqa awil kasib. Itu kaedah dia. Dalam ilmu bayan dia panggil al-kalam mahtamala sidq awil kasib. Mana kalam ni dia boleh ihtimal betul atau tidak. Perkhabaran yang kita terima orang tu ada betul, ada tidak. Yang tak boleh takwil Quran dengan hadis sahih je tak boleh takwil. Yang lain tak tahu. Ni orang tu kata Ibn Taymiyah kata ya ke? Salah ya ke tidak? Dan benda ni membawa kepada akidah bahaya. Sebab tu kita tak campur dalam hal tu. Hal ni kita tak berani. Tapi kalau sekiranya ada dia berkata atau ada orang lain berkata begitu, jawab dia habislah. Rosak akidah. Sebab mentasbihkan, tasyabuh, dirupakan makhluk dengan Allah Ta'ala turun, kacau. Jadi maksud hadis ni ialah turun Allah Ta'ala ke langit dunia, ya, kulla lailatin, tiap-tiap malam ila sama'id dunia. Apa maksud? Kalau faham zahir begitu, mana turun daripada atas ke bawah lah. Para ulama berkata bahawa riwayat-riwayat tentang ini sahih dan kuat. Tentang sanad riwayat memang kuat, sahih lagi pula qawi kuat. Riwayat-riwayat ini diimani, ya, tidak diimajinasikan. Tidak pula dikatakan kaifah, ya, bagaimana model ataupun bentuk dia, tak ada. Demikian diriwayatkan daripada Imam Malik. Riwayat yang tidak diwahamkanlah. Begitu juga Imam Malik, Sufyan Uyainah,
dan Abdullah ibnu Mubarak. Mereka katakan tentang hadis-hadis seperti ini. Ya, berlakukanlah hadis-hadis ini tanpa kaif. Ya, seperti apa? Jangan tak ya tadi. Ya. Mana hadis macam ni serah. Al-iman bihi wajib, soalan bid'ah wa kaif ada. Kaif itu majhulah. Kafiyah dia dijahilkan kita macam mana yang dimaksudkan nuzul Allah Taala tu. Kalau ulama khalaf ditakwil, nuzul maknanya turun tu ialah rahmat Tuhan. Jadi kena jaga tu, jangan sampai peringkat mentajsim atau mentasbihkan Tuhan dengan makhluk. Itu kena jaga. Sebab kalau begitu rosak akidah. Demikianlah pendapat ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mana yang ikut akan sunnah Rasulullah SAW. Jamaah ai jamaatus sahabah. Ya, berjemaah kita ni. Yang kata jemaah ni kita jemaah syek, jemaah tabligh, jemaah apa, jemaah UMNO tu kan, tak masuk lain. Yang bukan jemaah gendian ni, jemaah sahabat kan itu. Ya, sebab jemaah mereka yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Ya, mayyais minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bil nawajis. Hadis sahih dari Nabi SAW bahawa barang siapa Nabi bercakap bersabda dengan di kalangan sahabat. Barang siapa di kalangan kamu yang dipanjangkan umur, maka kamu akan melihat perpecahan umatku yang begitu banyak. Ya. Nak buat macam mana ketika itu? Fa'alaikum bisunnati. Kamu kena pegang dengan sunnahku. Itu dia kata sunnah. Perjalanan Rasulullah SAW. Ya. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan perjalanan mereka yang menggantikan, yang mendapat hidayat. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan semua para sahabat. Ya. Kemudian cara pegang macam mana? Addu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan gigi geram. Ayat kinayatun an syiddati tamassuk ala sunnah. Itu kinayah, isyarat supaya kita pegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan perjalanan sahabat. Sebab itu kita pakai mana ahli sunnah wal jamaah. Jamaah ay jamaatus sahabah. Wa qad uriya 'an nabiyyun katsira. Mislu hadza ma yuzkaru fihi amru ru'yah. Anna an-nas yarawna rabbahum. Ya, wa zikrul qadam wa ma ashbaha hadhil asya' wal mazhab fi hadza inda ahli al-ilm min al-a'imma misal Sufyan al-Thawri wa Malik ibn Anas wa ibn Mubarak wa ibn Uyainah wa Waqi' wa ghairihim annahum rawaw hadhihi al-asya' summa qalu turwa hadhihi al-ahadis wa tu'minu biha wala yuqalu kaifa. Wa hadha alladhi ikhtarahu ahlul hadis ya an turwa hadhihi al-ashya kama ja'at wa yu'manu biha wala tufassaru wala tutawahhamu wala yuqal kaif. Wa hadha amru ahli al-ilm alladhi ikhtaru wa zahabu ilaihi. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak riwayat seperti ini. Makna apa? Dalam membahaskan bentuk mutasyabihat banyak. Di dalamnya disebutkan tentang ru'yah, melihat. Bahawa melihat Rabb mereka tadi, tentang belak kaki. Ya, dan seperti itulah. Ya, maka mazhab ulama tentang masalah ini daripada para imam seperti apa? Imam Sufyan al-Thawri. Sufyan Uyainah ni. Betul? Mubarak ibnu Uyainah bukan Thawri. Sufyan Uyainah ni muhaddisin. Ulama hadis. Kemudian Imam Malik bin Anas, Imam bin Mubarak, dan Imam bin Uyainah dan Imam Waqi', guru Imam Syafi'i. Waqi' nama dia. Syakawtu ila al-Waqi' an su'ila hajj fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kalam yang masyhur, cerita masyhur. Ya, Imam Syafi'i satu hari dia hafal, terganggu hafalan dia tu. Sedangkan Imam Syafi'i hadis Muwatta' tu dekat berapa inci tebal, dia boleh hafal semalam.
Ni lebay buat apa tu 2 hari tak nak makan mazhab. Kecegemen muka kau balik malu. Jadi satu hari ada gangguan. Bila ada gangguan apalah terganggu, agak terganggu, dia mengadu hal kepada gurunya bernama Waqi'. Dan Imam Waqi' kata apa? Bi annal ilma nur. Bahawa ilmu Allah tu nur. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan nur Tuhan dia tak menunjuk pada orang yang buat maksiat. Kata kalau nak menghafal Quran baik, hadis baik, ya ulum syariah baik, semua ni kena apa? Kawal maksiat. Jangan tengok benda maksiat, jangan dengar benda yang dilarang, jangan bercakap benda yang ditegah, jangan berjalan tempat maksiat mungkar dengan. Sebab benda ni zulmah, kotor. Dia tak sesuai dengan ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang bersih. Ya. Hati kita kalau kita tak bersihkan, dia tak boleh duduk betul. Dia udah hafal Quran ni tengok. Kan di balik rumah kan makan Maggi, makan apa Cina menatang ni tu, dah ada 3 juz hilang, gelap. Ya, gelap betul. Jadi kita ambil iktibar lah, makanan tu penting. Kita nak tangkapi punya pakai sumbat ambil. Mi Cina dengan mi Melayu tak, mi Cina dengan mi Melayu tak laku kan. Ya. Padahal jahil kan. Allah. Sedangkan dalam Ihya kata hadis Nabi kan kul ta'amul mukminin. Makan oleh kamu makanan orang beriman. Orang beriman dia gerti halal haram, dia gerti najis tak najis. Ni kadang yang nama Islam pun najis pun tak kenal, yang tangkapi lagi tak kenal kan. Ya, dia ada sebut nama Allah, bismillah, Nabi suruh. Ni makan perut kita bila jadi tong sampah, dia takkan sampai ke Tuhan. Tahu tong sampah, semua masuk. Haram, syubhat, habis sumbat. Dia tak sayangkan perut, dia pakai sumbat ni. Dan kerana bila waning kullu lahmin nabata minas sukhti fan naru aulabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh rezeki haram, neraka tu layak dihumban ni dalam Islam. Ya, itu ancaman besar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sahabat Sayyidina Abu Bakar di antara sahabat kabir tadi. Satu hari dia biasa begitu. Kalau kita betul jaga kewarakan dalam makanan ni, kalau kita tersilap Allah Taala akan bagi petunjuk. Ya. Macam arwah Syekh Ahmad Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Dia kalau beri sayur-sayur pasal dia balik dia samak dengan seritu dengan tanah dia basuh. Kalau takut Cina ke apa basuh tak benar, dia sama. Memang tu kerja dia buat. Satu hari Syekh Murtada arwah juga kan. Dia kata bapak tak tahu tak ayah dia. Kan. Makan je pam pun muntah dia kan. Kau tunjuk terus. Itu tak ada tu pakai telan gitu. Ini kewarakan tu. Al-war'u hasan Nabi kata. Warak tu hasan elok, walakin fil ulama'i ahsan. Pada ulama tak boleh elok kata Rasulullah SAW. Kan? Atau al-war'u bil akal. Pada makan Nabi itulah yang lain. Itu keadaan dia itu. Ya, Sayyidina Abu Bakar satu hari bila dia balik dia minum air susu, dia rasa tak sedap. Itu petunjuk ada kan. Kalau kita kawal ikhlas, kalau tersilap nanti Tuhan bagi petunjuk. Dia rasa tak sedap air susu kan. Dia pergi tanya dia punya khadam, hamba dia, mana kau ambil ni? Dia kata dia ambil daripada upah dia dapat. Upah apa? Upah pergi jampi. Jampi apa kau pakai? Jampi jahiliah dia pakai. Ya, kalau kita laut balik laut, darat balik. Jauh jampi. Saya tahu. Boleh tahu tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an jolok kan. Dia jolok tekak dia muntahkan balik. Jolok hampir-hampir terputus nyawa dia. Jangan main. Hampir-hampir terputus nyawa. Jolok punya takut sambil menangis takut dengan hadis Rasulullah SAW. Kullu lahmin nabata minas sukhti fan naru aula. Padahal kalau ikut hukum dia al-khata' wa nisyan sifatan li insan, tersilap tersalah itu pun sifat manusia. Rifa'al kalam an salas kan. Diangkat kalam tak tulis salah. Al-khata', an-nisyan, mastukriha dan orang dipaksa. Tapi oleh kerana kewarakan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Sebab Sayyidina Abu Bakar dilambung martabat dia oleh Rasulullah SAW. La uzina imanu Abi Bakr bi imanil alamin la rajahat imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh alam, saya lebih berat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu maknanya ni. Atau para sahabat yang ketikut bukan jalan-jalan orang. Di hari-hari seperti ini diriwayatkan kita mengimani, tidak dikatakan bagaimana, jangan tanya. Ya, sebab benda ni mutasyabihat, salah. Ada jalan salah. Inilah pendapat yang dipilih oleh ahli hadis. Bahawa di hadis seperti ini diriwayatkan
Seperti apa adanya diimani, tiada dijelaskan, tidak pula dibayang-bayangkan, tak ada taslim, ya, tidak dikatakan bagaimana. Ini pendapat para ulama, mereka pilih dan mereka pegang. Wa kullun nasin awhamat tashbiha, tiap-tiap nas yang membawa kepada tasyabuh, ya, penyerupaan. Wa kullu nasin awhamat tashbiha zibarun tanziha, makna sama ada kita nak serak ataupun bertawil. Di pendapat Imam Ibnu Salah, ni guru bagi Imam An-Nawawi, ulama adil besar. Dia pernah mengajar-mengajar orang tak ada, dia baca kitab kat kambing. Dia sembelih kambing tu penuh kat belulang. Ya, tulisan apa yang dibaca dia jawab melekat dan Ibnu Salah. Di ulama dulu hebat-hebat, wali-wali besar, ulama hadis. Dia tak ada heran orang datang kuliah dia banyak ke tak banyak. Datang dia nampak Allah Ta'ala hantar, tak datang pun dia nampak Allah Ta'ala tarik, dah habis situ. Dia tak ada serabut hati dia nak letak ke makhluk tadi. Kuliah ramai, rasa hebat. Kuliah tak ada rasa terkenal. Kemudian hati kamu masih terikat dengan makhluk, jauh lagi dengan Tuhan, walaupun hadi mengibu ungkapan. Di Qurannya jauh dari kita ni. Ini tidak Ibnu Salah ni, wali besar ni. Imam An-Nawawi punya guru tadi. Wa qala al-Imam Ibnu Salah wa la hadha tariqah. Hadha tariqah ma sadr al-ummah wa sadituha iyyaha ikhtara immatul fuqaha wa qadatuha wa ilaiha da'a a'immatul hadis wa alamuha wa la ahad minal mutakallimin min ashabina yasdifu anha, ya, wa ya'baha intaha. Kemudian Imam Ibn Salah berkata, berdasarkan metod ini, ya, mana tauhid ini yang pertama, ya, tauhid serah, ini aslam, lebih selamat. Kalau takwil itu a'lam, lebih mengetahui. Semua itu boleh berlaku. Menyerahkan makna kepada Allah Ta'ala saja. Apa maksud ayat-ayat mutasyabihat, serah saja. Kemudian para ulama dan pembesar umat Islam, pendapat ini pula yang dipilih oleh para imam ahli fiqh, ya, kepada pendapat ini pula seluruh para imam ahli hadis dan para tokohnya. Tidak seorang pun dari ahli ilmu kalam yang memalingkan diri darinya dan menolak. Ya, tak ada. Selesai. Habis selesai, intaha, manabilah kalam. Kalam siapa tu? Ibnu Salah. Kemudian pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia wafat tahun 852 Hijrah. Wa minhum man ajrahu ala ma wardan mu'minan bihi antariqil ihtimal, ya, munazzahanillahu ta'ala anil kaifiyah wat tashbih, ya, wa hum jamhurus salaf. Kemudian sebagian ulama membiarkan tek-tek tersebut sebagaimana adanya, ya, mereka berjalan begitu, mengimani dengan cara global, dengan cara apa? Ijmal, iman dah tu ayat ataupun hadis, kemudian mensucikan Tuhan yang besar tu, ya, munazzihanillah ta'ala anil kaifiyah, ya, munazzihan, bila wasal baca munazzihanillah, maknanya dia mensucikan Allah Ta'ala daripada tasbih. Sebab tu apa mensucinya besar apa dia? Kalimatani khafifatani ala lisan, kalimatani ala mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kan? Lepas subhana. Apa subhana? Itu kalau i'rab jadi apa? Maf'ul mutlaq bagi fi'il mahdzuf. Ai usabbihu subhana. Aku mensucikan Allah Ta'ala sesuci. Suci pada ai minan naqais. Subhanallah itu maknanya kita suci. Apa makna suci? Mana Allah Ta'ala tidak bersifat dengan segala kekurangan. Ya, tasyabuh lil khalaik itu sengaja berkekurangan. Serupa dengan makhluk itu kurang. Sebab makhluk memang semua makhluk sifat dia kurang, maka tak layak Allah Ta'ala berserupa dengan makhluk. Sucikan. Ya. Ringan dengan lidah tapi berat mizan. Dia memberatkan timbangan di akhirat tersebut. Itu maknanya munazzihanillahi ta'ala anil kaif wa hum jamrus salah.
Sebagian ulama membiarkan taktik tersebut sebagaimana apa adanya lah, tidak ditakwil apa-apa, ya. Kemudian mengimani sebab dia Al-Quran atau hadis yang sahih daripada Nabi secara global. Kemudian mensucikan Allah dari kaif cara, ya, bukan Tuhan tu begini atau bawa kanan kecil semua sifat walhasil sifat yang layak dengan makhluk tu maha suci Tuhan. Dan mensucikan Allah daripada tasbih, mana penyamaan, keserupaan, ya, tasbihkan dengan makhluk. Mereka adalah mayoritas mayoritas ni, majoriti lah, ya, kalangan salaf. Ini Indonesia, ini mayoritas gitu, ya. Ini kita Ustaz Samad ni, dia orang sana kan, mayoritas. Mana majoriti ataupun dipanggil jamhur, ya, jamhur maknanya majoriti, kebanyakan kalangan salaf, ya, di iman itu. Mana serahlah kalau kata atas yang layak untuk anda, habis. Bukan dia kata langit, lantai oh itu dah bertempat. Ya, itu semua dah bertempat. Kalau sini Nuruddin Al-Banjari lagi sudah gitu. Kalau dikata Tuhan itu aras itu apa hukumnya? Baharu ke qadim? Baharu. Baik, aras baru. Sebelum aras duduk di mana? Aras itu baharu. Ya, benda baru apa baru? Masabaqahul Adam walaikahul Adam. Itu mana baru? Hudus. Barang yang dahulu oleh ketiadaan dan akan bertemu dengan ketiadaan, itu dipanggil hudus, sifat hudus. Yang bersifat dengan dipanggil hadis. Jamak dipanggil hawadis, muhalafatu ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak serupa dengan baru. Baru makna benda ada awal. Bila ada awal mana asal tak ada, kemudian diadakan. Aras sebesar makhluk Allah Ta'ala, dia asal tak ada, kemudian diadakan. Kalau kamu kata duduk atas aras, sebelum dia duduk tak ada, duduk kat mana? Tanya dia. Melopong nak jawab pun. Ya, sebelum ada aras tu duduk kat mana? Duduk rumah kau ni. Nak maut. Ya, yatakhiz mahal. Allah Ta'ala tak mengambilkan tempat wal makan wal zaman. Itu semua sifat yang layak dengan makhluk, maka wallahu muhalifun lizalik. Allah Ta'ala menyalahi semua. Itulah kehaibatan, ketinggian Allah yang maha dahsyat. Tidak ada keserupaan sedikit pun dengan makhluk yang bersifat dengan lemah. Ya, boleh hebat. Itu kehebatan yang maha dahsyat. Dan metode yang kedua dipanggil takwil. Itu tafwid kan? Ini takwil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ya karim.